Texas, kawan-kawan saya, sedang melawan proses Islamisasi. Jadi, kita semua tahu bahawa para Islamis telah sedar dan mereka seperti, kamu tahu tak, kita tidak mempunyai cukup negeri Muslim. Kenapa kita tidak ambil alih seluruh Amerika sekarang setelah Eropah berjaya? Dan mereka pun berfikir, di mana kita patut mulakan? Baiklah, mari kita letakkan seorang datuk bandar di New York. Tetapi, mari kita cuba untuk benar-benar mengambil alih dengan infrastruktur di Texas kerana Texas adalah kubu kuat semua lelaki gagah yang memiliki senjata api. Dan jika kita benar-benar dapat menguasai Texas, maka tiada bandar lain yang selamat daripada kita. Jadi itulah yang mereka putuskan untuk lakukan. Kecuali mereka tidak bersedia untuk hakikat bahawa orang Texas sebenarnya suka kebebasan dan mereka mampu melawan balik, itulah yang sedang berlaku sekarang. Golongan Islamis cuba lakukan sesuatu dan orang Texas pula berkata, tidak sama sekali. Golongan Islamis cuba lakukan perkara lain. Orang Texas pula berkata, memang tidak, kami tidak akan benarkan itu. Dan ia adalah perdebatan berterusan tentang pelbagai perkara yang golongan Islamis cuba lakukan terhadap mereka. Seperti membina banyak masjid atau bandar atau penguasaan undang-undang syariah atau berkongsi perkara di sekolah. Dan orang Texas pula berkata, tidak, dalam apa jua keadaan pun, kami tidak akan benarkan perkara ini berlaku. Dan saya suka perkara ini kerana inilah kisah bagaimana anda sebenarnya boleh melawan balik di bandar anda sendiri. Mari kita semak beberapa perkara yang telah berlaku kebelakangan ini di Texas. Kerana saya sendiri memang menyokong semua itu. Untuk permulaan, kita ada kemenangan besar untuk Texas. Mahkamah Layuan memutuskan, Texas boleh menangkap dan menghantar pulang pendatang tanpa izin, tanpa kelulusan persekutuan. Kenapa ini penting? Baiklah, apabila tiba masanya, pentadbiran Donald Trump bukan lagi pentadbiran Donald Trump dan berkemungkinan kita ada orang-orang yang tidak waras, orang-orang tidak waras yang berkuasa. ALC, ayuhlah, anda tahu, Newsom dan sebagainya. Kemudian Texas mahu berada dalam kedudukan di mana mereka boleh berkata, tidak, 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 tidak. Kami boleh, AOC, Kamala Harris, orang-orang gila. Kami tidak akan menunggu kelulusan persekutuan untuk perkara ini. Kami tidak mahu orang-orang gila tanpa izin ini masuk ke bandar kami. Kami sudah muak. Mereka sedang mengambil alih dan mereka benar-benar cuba untuk mengambil alih. Dengar apa yang lelaki ini mahu katakan. Pastor dalam mesyuarat Majlis Bandaraya Frisco bercakap menentang Masjid Islamis yang baharu. Ideologi Islam bertentangan dengan segala yang kita hargai sebagai rakyat Amerika kerana Islam adalah cara hidup. Ia lebih daripada sekadar agama. Mari kita dengar beberapa fakta daripada beliau. Segala yang kita hargai sebagai rakyat Amerika, Islam adalah cara hidup. Ia lebih daripada sekedar agama. Lelaki yang anda baru lihat tadi, Brandon Burden, benar-benar hebat malam tadi di mesyuarat Majlis Bandaraya Frisco. Jika anda terlepas malam tadi, Bandar Frisco telah mengundi sama ada untuk menubuhkan atau membina dan menyiapkan satu masjid Muslim dan 2 kuil agama India. Sekarang saya akan terus tunjukkan lagi apa yang dia katakan. Dan memang berbaloi untuk tunggu. Jadi duduklah dengan selesa dan tonton lelaki ini. Dia memang hebat. Hai, nama saya Brandon Burden. Saya telah menjadi pastor di Frisco selama 25 tahun. Dan sebagai seorang Kristian, Alkitab saya memerintahkan saya untuk mengasihi semua orang. Setiap bangsa, setiap suku, setiap bahasa. Jadi saya ingin mulakan malam ini dengan mengatakan bahawa saya mengasihi semua orang. Dan saya mengasihi orang Muslim. Dan Tuhan juga mengasihi orang Muslim. Tetapi saya agak bimbang tentang ideologi mereka. Jika orang Muslim berpindah ke Amerika, itulah impian Amerika. Dan saya memujinya. Tetapi mereka perlu menyesuaikan diri dengan budaya dan bukannya mengambil alihnya. Saya suka pembukaan ini. Anda tahu kenapa? Kerana bagi ramai orang, ada perasaan yang sangat tidak selesa apabila kita dapat melihat apa yang dilakukan oleh golongan Islamis. Kita boleh nampak pengambil alihan itu. Tetapi pada masa yang sama, kita tidak selesa jika terasa seperti kita resis dan membenci seluruh kumpulan manusia. Kerana itu bukan sifat kita. Sebenarnya, kita suka sesama manusia. Dan saya kebetulan salah seorang daripada mereka. Walaupun saya suka bercakap tentang topik ini dengan kerap. Jadi, boleh saya katakan bahawa kita sebenarnya bukan orang yang penuh kebencian. Kita percaya akan pentingnya menyayangi sesama manusia. Kecuali hakikat bahawa kita perlu faham ada sedikit masalah di sini. Cuma masalah kecil sahaja. Ideologi Islam bertentangan dengan segala yang kita hargai sebagai rakyat Amerika kerana Islam adalah satu cara hidup. Ia lebih daripada sekadar agama. Definisi agama ialah satu sistem kepercayaan, simbol dan amalan yang tertumpu kepada perkara suci atau gaib. Saya tiada masalah dengan itu. Tetapi kumpulan politik ialah sebuah organisasi individu yang bersatu berdasarkan ideologi atau matlamat dasar yang sama untuk memperoleh dan menggunakan kuasa dalam kerajaan. Islam lebih daripada sekadar agama. Ia adalah agama dan juga negara. Ia adalah satu sistem sosiopolitik yang menggunakan Tuhan untuk memajukan agendanya. Dan kebimbangan utama saya ialah Islam tidak serasi dengan perlembagaan kita. Ia tidak serasi. Dan inilah bahagian yang benar-benar sukar untuk diterima oleh ramai orang. Dalam hal agama, kita menghargai kebebasan beragama. Malah, kita sangat menghargai kebebasan beragama sehingga kita sanggup menentang Islamisasi kerana Islamisasi tidak menyukai kebebasan beragama. Kerana mereka adalah kumpulan politik yang menggunakan agama mereka sebagai cara untuk menutupinya dan membuatkan orang seperti anda dan saya berasa keliru serta tidak selesa untuk menyatakan bahawa kita mempunyai masalah dengannya. Ia adalah satu gerakan politik.
Itu sahaja. Mudah, ringkas. Apa jika anda tidak mahu terima itu? Ia adalah agama yang percaya bahawa tiada orang lain patut mempunyai kebebasan beragama. Oleh itu, ia menafikan nilai yang kita hargai, iaitu kebebasan di atas segalanya, supaya orang ramai boleh mempunyai kebebasan beragama. Kerana teologi Islam membahagikan dunia kepada dua bahagian yang sentiasa berada dalam konflik berterusan. Dan masalah saya dengan ideologi ini ialah, jihad dikenakan ke atas mereka yang tidak rela. Ia bukan melalui usaha untuk memimpin mereka kepada agama itu. Ia memaksa kepercayaan itu ke atas seseorang. Dan kebimbangan saya ialah perkara ini secara asasnya bertentangan dengan pindaan pertama yang melindungi kebebasan beragama, dan di bawah Islam amalan ini tidak dibenarkan. Dan malam ini saya meminta Majlis Bandaraya untuk melihat berapa banyak masjid yang telah dibina di Metroplex. Menurut Salatomatic, sebuah panduan komprehensif untuk masjid dan sekolah Islam, direktori laman web mereka menunjukkan bahawa di Dallas-Fort Worth sahaja sudah ada 74 masjid, di Houston ada 95, Austin 14. Dan di Texas, secara keseluruhan terdapat 235 masjid. Sekarang, jika semua imam mengajar Al-Quran di masjid-masjid itu, saya tidak akan ada masalah dengan itu. Tetapi mereka bukan sahaja mengajar Al-Quran, mereka juga mengajar hadis, iaitu kata-kata Nabi Muhammad dan biografi Muhammad, yang mana 40% bersifat keagamaan tetapi 60% bersifat politik. Ia adalah satu pengambil alihan sosiopolitik terhadap satu bentuk budaya. Dan jika kita meluluskan masjid nombor 236 di Texas dan mengembangkan ideologi ini, maka kita akan sampai ke satu tahap di mana kita tidak lagi mampu melindungi cara hidup kita atau hak-hak perlembagaan kita. Kita perlukan lebih banyak perbincangan seperti ini. Tidak. Kita perlukan lebih banyak perbincangan seperti ini. Lelaki itu memang tepat sekali. Dia betul-betul menyentuh setiap perkara penting. Dia menerangkan apa yang kita semua rasa. Ini tentang masjid ke-256, bukan membenarkan mereka mengambil alih, kerana itulah sebenarnya isu ini. Jika ini hanya tentang mengajar agama, kita tidak ada masalah dengannya. Tapi ini bukan sekadar itu. Ia berkaitan dengan ideologi politik yang bertentangan dengan apa yang rakyat Amerika anggap benar. Faham? Sekarang, ini ialah Mays Middleton, calon peguam negara Texas, yang akan menganggap undang-undang syariah sebagai jenayah terancang dan mengisytiharkan perang terhadap Islam radikal. Kita adalah sebuah negeri Kristian, nokta. Saya juga telah menentang musuh asing kita, menghentikan China daripada membeli tanah kita, menjadikan keselamatan sempadan 3 kali ganda, mengisytiharkan kartel sebagai pengganas, dan kini sedang menangani salah satu ancaman terbesar dan yang semakin berkembang, yaitu undang-undang syariah dan islamisasi. Saya suka perkara ini. Jadi lelaki ini berkemungkinan akan menjadi calon peguam negara baharu untuk Texas. Dan kita akan bincangkan selebihnya apa yang dikatakan sebentar lagi. Tapi pertama sekali, saya hanya ingin ucapkan terima kasih kerana berada di sini. Kita sedang melawan balik dan kita memang melawan balik. Saya Mira K, host anda, dan kami sudah tak tahan lagi. Jadi jika anda ingin melanggan dan mempromosikan video ini serta sebarkan maklumat supaya orang ramai faham bahawa mereka boleh melawan pengambil alihan ekstremis di bandar mereka, kami amat-amat menghargainya. Dan kami ingin mengucapkan terima kasih kepada penaja video ini. Kerana penaja-penaja kami lah, kami dapat terus bergerak dan menghasilkan kandungan seperti ini. Penaja hari ini ialah Kalshi. K-A-L-S-H-I. Jadi pastikan anda muat turun aplikasi mereka, dapatkan dolar apabila anda membelanjakan $10, gunakan kod ERA, pertaruhkan wang anda pada ramalan anda. Dan untuk anda yang tidak tahu apa itu Kalshi, ia sebenarnya adalah pasaran saham untuk ramalan. Jadi di sinilah anda boleh melihat apa yang sebenarnya difikirkan oleh orang ramai. Dan apabila anda lihat di sini, pemenang peguam negara Texas, semakin lama, semakin besar kemungkinan Mays Middleton akan menang. Dan inilah maksud saya apabila saya kata kami sangat teruja dengan apa yang sedang berlaku di Texas, kerana inilah perubahan yang diperlukan supaya orang ramai boleh bercakap tentang perkara ini, menegur, menyatakan isu-isu yang kita semua nampak. Mari kita lihat apa yang Mays Middleton ingin katakan. Islamifikasi. Anda tahu, undang-undang syariah adalah jenayah terancam, titik. Dan saya akan melayannya seperti itu. Saya juga telah mengubah undang-undang untuk menghalang kumpulan Muslim radikal seperti CARE dan Ikhwanul Muslimin daripada membeli sebarang hartanah di Texas. Itu adalah jawapan yang habis-habisan. Saya mahu memecahkannya kepada beberapa bahagian. Tolong, kerana apa yang Anda katakan itu sangat menarik bagi saya, Miss. Dan sekali lagi, suara Anda sangat dialu-alukan dalam program ini. Pertama, menganggap undang-undang syariah sebagai jenayah terancam. Boleh Anda jelaskan lebih lanjut? Itu sangat menarik. Ya, jadi begini, kita perlu pastikan semua orang faham bahawa ini bukan isu kebebasan beragama. Ini bukan isu pindaan pertama, kerana jika mereka benar-benar berpegang kepada ideologi mereka, dan saya panggil ia ideologi atas sebab tertentu dalam Al-Quran, mereka melihat kita sebagai kafir yang boleh mereka lakukan jihad terhadapnya.
Ini isu yang mengutamakan Amerika. Ini isu yang mengutamakan Texas. Ini adalah isu keselamatan negara kerana mereka tidak fikir kita layak untuk wujud sebagai rakyat Amerika atau sebagai orang Kristian. Ini poin yang sangat menarik kerana dia membezakan dengan jelas. Berhenti fikir ini berkaitan dengan kebebasan beragama. Mereka telah memanipulasi kita untuk mempercayai bahawa ini adalah perdebatan tentang kebebasan beragama. Itu bukan apa yang sedang berlaku. Ini adalah satu ideologi politik yang cuba mengambil alih dan bertentangan dengan ideologi kita. Dan ia perlu dilayan seperti itu. Ini tidak pernah berkaitan dengan kebebasan beragama. Mereka berjaya membungkusnya dengan begitu sempurna sehingga kita sendiri pun menjadi keliru. Dan inilah cara mereka melemahkan kita dengan pakatan merah hijau yang telah kita lihat. Dan Benny, saya pernah melihatnya di Capitol. 10 perintah saya sebutkan tadi. Agak-agak siapa yang melobi menentangnya? CARE yang buatkan kumpulan pengganas Muslim radikal itu. Itu menunjukkan apa yang mereka mahukan. Mereka cuba untuk menghancurkan negara ini dan mereka cuba untuk menghancurkan negeri ini kerana golongan kiri pasti tentang perkara ini. Jika mereka mengambil alih Texas, mereka telah mengambil seluruh negara ini. Kita tidak boleh memilih presiden Republikan tanpa Texas. Mereka sangat sedar tentang itu dan mereka sedang menyasarkan kita. Contohnya James Tellerico. Lelaki itu memang gila. Betul. Jadi dikata strategi mereka, sebahagian sebab kenapa mereka mahu mengambil alih Texas bukan hanya kerana simboliknya, adalah kerana mereka tahu parti yang akan menentang Islamisasi Amerika ialah Republican. Dan jika mereka dapat menguasai Texas dan menjadikannya kubu kuat, maka Parti Republikan akan menghadapi kesukaran yang jauh lebih besar untuk memenangi pilihan raya. Itulah yang mereka mahukan pada akhirnya. Mereka mencari tempat-tempat di mana mereka boleh meletakkan diri mereka untuk memastikan bahawa Republican tidak akan pernah dipilih lagi. Dan ini bukanlah sebenarnya teori konspirasi. Cuba lihat statistik negeri-negeri di mana pentadbiran Biden menghantar pendatang tanpa izin dan perhatikan betapa strategiknya mereka ditempatkan. Ini adalah fakta yang sangat gila untuk diketahui. Tetapi mereka memang ditempatkan secara strategik di negeri-negeri yang mereka perlukan untuk ditukar daripada merah kepada biru. Itulah yang mereka lakukan. Strateginya adalah untuk membawa masuk seramai mungkin pendatang supaya mereka mencipta situasi di mana Demokrat sentiasa kekal berkuasa hanya kerana jumlah yang ramai. Itu juga adalah apa yang dilakukan oleh dasar imigresen Islamis. Itulah yang mereka cuba lakukan juga. Mereka cuba masuk ke tempat-tempat supaya mereka boleh dengan cepat melebihi jumlah penduduk tempatan dan mengalahkan mereka melalui undi serta meletakkan orang mereka dalam majlis. Itulah yang mereka telah lakukan di Eropah. Dan memang gila apabila mereka cuba melakukan ini di depan mata kita sendiri. Ini adalah seorang lelaki yang mengatakan dia seorang pastor dan saya gunakan isyarat tanda petik atas sebab tertentu. Jadi, ada hujah berdasarkan Alkitab untuk pengguguran. Okey, kita tak perlu bincang semua ini, tapi sebentar. Ini satu lagi kemenangan yang berlaku di Texas. Kerana bukan sahaja sistem politik yang mereka cuba kuasai, ia juga melibatkan sekolah-sekolah seperti yang kita sudah tahu. Daerah yang telah melantik seorang pengetua. Dan pengetua itu, seperti yang didapati di media sosial mereka, telah memuat naik beberapa perkara yang agak kontroversi tentang undang-undang syariah, mempertahankan dan menerangkan undang-undang syariah, serta perkara-perkara lain juga. Jadi, daerah sekolah itu telah mengeluarkan kenyataan kepada Will Kane Show. Mereka berkata, mereka telah dimaklumkan tentang beberapa hantaran media sosial lama oleh calon akhir untuk jawatan pengetua di daerah itu. Selepas semakan, didapati bahawa hantaran tersebut mungkin tidak selari dengan polisi media sosial daerah dan jangkaan terhadap kaki tangan. Oleh itu, calon tersebut akan dipindahkan sementara menunggu hasil siasatan. Ceritakan kepada saya tentang kisah ini dan tentang kebimbangan rakyat Texas mengenai penyebaran fahaman Islamisme di Texas. Jadi, mengenai kisah itu sendiri, agensi pendidikan telah menjelaskan dengan sangat jelas bahawa tingkah laku seperti ini, komen seperti ini, dan ketidakselarasan dengan nilai-nilai Texas serta undang-undang Texas adalah tidak boleh diterima dan orang seperti ini tidak boleh menjadi pengetua. Ini berlaku selepas tindakan yang kami ambil hanya 2 minggu lalu, di mana terdapat sebuah organisasi Islam yang cuba menubuhkan Tex AM yang kedengaran hampir sama seperti Texas A&M sebagai sebuah universiti, walaupun mereka tidak mempunyai kuasa untuk berbuat demikian. Saman telah difailkan untuk menutup mereka kerana mereka cuba beroperasi secara haram. Ini berlaku selepas apa yang terjadi di sebuah kawasan pinggir bandar Dallas, Grand Prairie, di mana mereka cuba mengadakan acara khusus untuk Muslim sahaja di sebuah taman awam. kita telah berbincang tentang perkara itu secara mendalam. Jadi, sekali lagi, inilah perkara-perkara yang boleh dilakukan oleh sebuah negara atau negeri untuk melawan balik. Dan ini adalah sebahagian daripada apa yang sedang dilakukan oleh Texas. Mempunyai autonomi tentang siapa yang dibenarkan masuk, terutamanya pendatang. Sebenarnya dapat menentukan apa isu sebenar. Ini bukan isu kebebasan beragama. Ini adalah pengambil alihan ideologi. Hentikan pembinaan infrastruktur yang sedang berlaku. Nyatakan undang-undang syariah sebagaimana adanya dan jadikannya menyalahi undang-undang dalam pelbagai aspek. Ambil tindakan terhadap orang yang cuba mendapatkan jawatan berkuasa dan katakan, tidak,
Anda tidak boleh mengajar di sekolah. Ada banyak cara lain untuk melakukannya. Sebab isu sekolah ini memang keterlaluan dan mereka benar-benar berusaha keras dalam hal ini. Saya ialah Presiden Republikan Sekolah Menengah di Sekolah Menengah Wiley East. Dan hari ini ada satu organisasi bernama Y Islam yang mempunyai gerai besar di hadapan sekolah kami hari ini. Dan mereka memberikan hijab kepada pelajar perempuan Muslim di seluruh sekolah menengah. Dan mereka juga mengedarkan Al-Quran. Dan mereka juga mempunyai risalah tentang undang-undang syariah dan perkara-perkara Islam yang lain. Dan mereka juga mengedarkan bag-bag ini. Lihat, mereka sangat-sangat canggih. Mereka membawa masuk pendatang. Mereka membina infrastruktur fizikal. Mereka meletakkan orang di kedudukan berkuasa seperti pengetua sekolah. Mereka pergi ke sekolah-sekolah itu sendiri dan mempromosikan ideologi mereka. Mereka mempunyai rancangan pengambil alihan ini. Tetapi jika rakyat Texas seperti Anda tahu, tidak, maka Anda mempunyai masalah. Jadi Amy Mack ialah seseorang yang sedang melakukan banyak kerja mengenai perkara ini. Berita terkini Texas, Imam Syariah dihormati Wira Kristian melawan balik. Bagaimana kita boleh membenarkan kehinaan ini di daerah Harris? Terima kasih Mary yang berani kerana bangkit. Tuhan memberkati Anda. Malam tadi, Majlis Pesuruhjaya Daerah Harris menjemput Imam militan Sheikh Walid Bosioni. Ini adalah imam yang sama dari Pusat Islam Clear Lake yang saya telah dedahkan, yang enggan menggelar Hamas sebagai organisasi pengganas bla 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 bla. Baiklah, jadi seorang Christian Texas telah datang ke mesyuarat ini dan bangkit menentangnya dalam video ini. Yang mana saya menamatkan tugas pegawai rasmi kita hari ini bagi pihak Pesuruhjaya Garcia yang telah menjemput. Kami berasa amat berbesar hati dan gembira untuk mengalu-alukan hari ini Sheikh Walid Bosioni untuk menyampaikan bahawa ini adalah satu masalah yang anda perlu tangani. Orang-orang ini yang seperti kami sangat berbesar hati untuk membawa Islamisasi ke dalam bandar kami. Anda tidak sepatutnya berasa bangga. Ia bukan sesuatu yang patut dibanggakan atau digembirakan. Dan ini adalah perkara terakhir yang akan kita bincangkan. Satu lagi pendedahan Kristian yang membongkar CARE. Bagi anda yang tidak tahu apa itu CARE, CARE ialah organisasi yang bekerja untuk Islamisasi Amerika. Anda semua sepatutnya sudah sangat-sangat maklum tentang perkara itu sekarang. Hai Texas, jadi hari ini kita ada organisasi pengganas asing memberi keterangan di hadapan Lembaga Pendidikan Negeri Texas. Sekali lagi, Council on American Islamic Relations, yang telah ditetapkan oleh Gubernur Abbott sebagai organisasi pengganas asing, yang menurut FBI adalah wajah kepada Ikhwanul Muslimin, satu lagi organisasi pengganas. Jadi hari ini saya akan berurusan dengan pengganas. Mereka membuat tuntutan. Jadi saya akan kongsikan dengan anda surat tuntutan daripada Shama Zain, Z-A-Y-A-N, yang mengatakan bahawa beliau adalah pengurus operasi untuk Majlis Hubungan Islam Amerika. Baiklah. Jadi ini semua adalah pelbagai cara yang orang di Texas gunakan untuk melawan. Daripada menegur sekolah, pergi ke delegasi yang berbeza, berdiri di hadapan pelbagai lembaga dan sebagainya untuk berjuang kerana anda boleh berjuang. Dan ia masih belum berlaku lagi. Kita belum berada dalam keadaan di mana Islamisasi benar-benar mengambil alih, tetapi kita sedang melihat peningkatan secara sistematik. Jadi, menjadi tanggungjawab anda, warga negara setiap negeri, setiap negara, jika anda melihat bahawa Islamisasi mungkin akan datang ke negara anda, ini adalah perkara yang anda boleh lakukan. Hentikan ia daripada masuk ke sekolah anda. Undilah orang yang benar-benar berani menyuarakan perkara sebenar. Hadir ke mesyuarat-mesyuarat ini dan lawan balik. Jangan benarkan infrastruktur dibina. Halang pembinaan sekolah-sekolah tersebut. Halang pelantikan individu-individu ini ke jawatan berkuasa. Dan jika semua itu berlaku, kita masih ada peluang. Terima kasih atas perhatian anda terhadap perkara ini.